بسم الله الرحمن الرحيم. Salam, sejarah bangsa kita. Kali ini, kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini, kami membawakan satu lagi kisah menarik, dan kisah kali ini ialah William Pryor di Sandakan episod 1. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini? William Pryor ialah orang yang terkemuka sekali dalam sejarah Borneo Utara, Sabah. Dialah orang yang mula-mula menubuhkan bandar Sandakan. Layaklah diingati sebagai seorang yang terkemuka dalam satu rombongan kecil yang mula-mula sekali menjadikan Borneo Utara sebagai sebuah negeri yang aman tenteram, seperti yang kita sekarang. Dari mula negeri Sabah, Borneo Utara dibuka oleh orang Inggeris, Baron Van Overbeck telah mengadakan dasar-dasar pentadbiran ke atas bumi putera negeri itu. Dan dasar itu telah menjadi kemegahan bagi North Borneo Chartered Company, hinggalah company itu dimansuhkan. William Triacher pula telah melantik William Pryor menjadi wakil konsular. Di samping jawatannya sebagai residen Sandakan itu, di samping itu William Prettyman, yang telah diletakkan memerintah di Tampaso, telah mengalami juga pengalaman-pengalaman yang menarik perhatian. Termasuk pengalamannya, seorang diri menangkap seorang perompak yang ganas bernama Lintir, William Clark Chowie, yang sepatutnya banyak memberi pertolongan kepada. William Pryor telah meradang kerana Overbeck tidak mahu membeli sebuah kapalnya yang telah lama dan bocor. Chowie telah cuba membangkitkan kekacauan supaya William Pryor bergaduh dengan datu-datu di Pulau Sulu. Tetapi William Pryor yang bijaksana itu tidak mahu menimbulkan pergaduhan. Ia telah memberi wang kepada Chowie dan Chowie pun diam. William Pryor telah mengeluarkan perintah iaitu semua cukai kastam mestilah dibayar di Sandakan, tetapi ketua-ketua orang bajau tidak mahu menurut perintah itu. Oleh sebab itu, William Pryor telah menjemput ketua-ketua bajau itu dalam satu majlis perundingan. Dalam perundingan itu, William Pryor telah menyatakan kepada ketua-ketua bajau betapa susahnya mereka dahulu yang selalu diserang oleh perompak-perompak laut dan orang-orang yang memotong leher dan mengambil kepada orang. Dalam bandar Sandakan, hanya ada 17 buah rumah. Dan orang-orang di situ pun sentiasa dalam ketakutan kena bunuh, dan kerajaan yang baharu di Borneo Utara, Sabah, ini akan menunjuk ajar mereka bagaimana cara mempertahankan diri sendiri. Pada masa itu juga, William Pryor telah mengatur satu pasukan yang terdiri daripada orang-orang bajau dari beberapa buah kampung, lalu bersatu di bawah pemimpin kerajaan yang diketuai oleh William Pryor. William Pryor sendiri melawan perompak-perompak dan pemotong-pemotong kepala, hingga habislah musuh-musuh itu lari. Apabila ketua-ketua bajau melihat kebenaran kata William Pryor itu, mereka pun mengakui William Pryor sebagai raja pemerintahan mereka dan British North Borneo Company sebagai kerajaan mereka. Semenjak itu negeri pun aman tenteram. 5 tahun kemudian, orang-orang Cina dari negeri Cina seramai 3,000 orang telah datang dan tinggal di Sandakan. Pada 4 September 1878, sebuah kapal orang Spanyol telah datang ke Teluk Sandakan. Pada 4 September 1878, sebuah kapal orang Portugis telah datang ke Teluk Sandakan. Nakhoda kapal Spanyol itu mengatakan kedatangannya untuk mengibarkan bandera Spanyol di Sandakan. William Pryor telah membantah kehendak orang Spanyol itu dengan mengatakan perbuatan itu tidak baik. Sambil itu William Pryor mengumpulkan semua bumi putera Sandakan lengkap dengan senjata masing-masing.
Melihat hal itu, orang Sepanyol pun bertolak meninggalkan sandakan. Kawan-kawan William Prushier di London telah mengadukan hal perbuatan orang Sepanyol di sandakan itu ke pejabat luar negeri British yang telah membantah perbuatan orang Sepanyol itu ke kedutaan Sepanyol di London. Dalam tahun 1878, itu juga William Choe, peniaga dari Borneo Utara, telah dilantik menjadi seorang daripada pengarah British North Borneo Company. Alfred Dent telah berhenti memegang jawatan dalam company itu. William Choe telah menghantar seorang yang bernama Lester P. Beaufort menjadi gubernur baharu ke British North Borneo, Sabah. Beaufort ialah seorang peguam yang tidak mempunyai apa-apa pengalaman mengenai negeri-negeri di sebelah timur dan dalam hal pentadbiran. Pada masa inilah juga, William Choe telah membelanjakan wang yang banyak kerana membuat sebatang jalan raya dan mengadakan telegraf serta jalan kereta api dari Teluk Brunei sampai ke Pelabuhan Choe. Oleh sebab wang kerajaan yang banyak dibelanjakan, Beaufort pun mengenakan beberapa cukai baharu kepada penduduk Sabah. Akibatnya ramai penduduk negeri yang telah merumut. Dalam bulan Jun tahun 1879, rumah William Prushier yang terletak di tepi Teluk Sandakan telah terbakar. Oleh sebab itu William Prushier pun pindah ke suatu tempat di pintu masuk ke Pelabuhan Sandakan. Hutan-hutan di situ ditebas tebangnya, lalu menjadi sebuah kampung baharu yang dinamakannya Elopura, dan tempat itu menjadi bandar utama di North Borneo, Sabah. Orang-orang Cina dan Bumiputra yang hendak mencari perlindungan telah pindah beramai-ramai ke situ. Dalam bulan Ogos tahun 1879, William Prushier telah menjalankan pula perniagaan menjual kayu-kayu bala dari Sabah ke luar negeri. Sejak itu Sabah menjadi penjual kayu-kayu bala ke luar negeri hingga sekarang. Pada tahun 1879, ini juga dengan permintaan William Prushier, pihak British North Borneo Company telah melantik William Triachir menjadi residen di Elopura, dan dengan itu ia pun berhenti memegang jawatan Gubernur Pulau Labuan. Hingga tahun 1880, antara pihak yang membantah British North Borneo Company mengambil negeri Sabah, North Borneo, ialah kerajaan Amerika Syarikat. Dalam bulan Februari tahun 1880, Komander Shufelditi dari Angkatan Tentera Laut Amerika Syarikat bagi pihak kerajaannya telah menghantar bantahan kepada W.H. Reed, Wakil Alfred Dent dan British North Borneo di Singapura, dan juga kepada Sultan Brunei. Dalam bantahannya itu Shufelditi mengatakan bahawa Amerika Syarikat tidak mengakui sahnya Sultan Brunei memberikan atau memajakan sebarang kawasan negerinya kepada sesiapa pun. Berdasarkan kepada surat perjanjian yang telah diperbuat antara Amerika Syarikat dan Sultan Brunei pada tahun 1850, bantahan daripada pihak Amerika Syarikat itu telah dijawab oleh Sultan Brunei dengan mengatakan bahawa baginda ialah seorang raja yang berdaulat dan merdeka, dan baginda tidak ada membuat apa-apa perjanjian dengan Amerika Syarikat berkenaan dengan penyerahan wilayah baginda oleh baginda sendiri. Dengan jawapan Sultan Brunei itu, perkara itu pun tamat di situ sahaja. Dalam bulan September tahun 1880, Baron Van Overbach, Count Mongelis dan Mitford, Lord Redesdale, telah menyerahkan hak-hak mereka dalam British North Borneo Company kepada Alfred Dent. Dan 3 bulan kemudian, iaitu dalam bulan Disember 1880, kerajaan British telah menyatakan keinginannya hendak memberikan surat piagam kepada British North Borneo Company.